Okey, salam bahagia. Kita bersama lagi dalam ruang bicara secara live dan eksklusif di Bernama TV, gerbang berita anda, dan kita akan membincangkan lagi tentang topik yang mungkin menarik, iaitu tentang pemilihan UMNO 2013, dan semuanya sudah pun terjawab di sayap pemuda, wanita dan juga puteri, dan barangkali sekarang ini ramai yang sedang membuat analisis untuk melihat arah manakah ataupun dimensi manakah yang akan dituju dalam pemilihan yang akan datang. Dan 19 hari bulan nanti ianya merupakan hari yang lebih menarik, dikatakan lebih penting sebenarnya, kerana hari itulah akan berlangsung pula pemilihan untuk Majlis Tertinggi UMNO dan juga tentang ataupun perebutan di jawatan Naib Presiden, kerana ianya merupakan satu persaingan yang cukup hebat. Baiklah, sepatutnya kita ada dua tetamu bersama saya di studio ruang bicara ini, tetapi untuk seketika ini hanya seorang tetamu terlebih dahulu berada bersama dengan saya. Jadi kita mengalu-alukan yang berbahagia Datuk Haji Azman Shah, yang merupakan salah seorang calon yang ingin merebut 25 kerusi Majlis Tertinggi daripada 64 calon yang akan mencuba nasib dalam Majlis Tertinggi ini. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah, sihat, terima kasih. All the way from Penang atau Datuk ada di mana? Saya berada di Shah Alam sekarang ni. Okey. Shah Alam, from Penang. Okey. Jadi menarik juga Datuk ya. Barangkali ramai yang tak tahu bahawa Datuk sebelum ini mungkin di kalangan UMNO sudah pun mengenali Datuk, tetapi mereka yang berada di luar sana yang sedang bersama kami menyaksikan bicara ruang bicara ini barangkali ingin mengenali Datuk lebih dekat lagi. Mungkin ini merupakan satu peluang yang kami buka kepada Datuk untuk memperkenalkan diri Datuk kepada penonton-penonton yang sedang bersama kita di ruang bicara ini. Silakan Datuk. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mengucapkan selamat mengadakan mengerjakan ibadah korban pada semua umat Islam pada besok hari. Untuk memperkenalkan diri saya rasa dalam parti UMNO sendiri, mereka telah pun mengenali saya begitu lama. Saya telah pun berkecimpung sebenarnya pada awal lagi. Saya dibesarkan oleh seorang yang menentang Malayan Union daripada kecil lagi. Saya telah pun terlibat di dalam UMNO sejak kecil, di mana saya semasa berumur 10-11 tahun, saya telah pergi mengutip yuran-yuran UMNO dan juga yuran-yuran khairat kematian. Jadi penglibatan saya bukan daripada semasa 18 boleh menjadi ahli UMNO lagi, tetapi sebelum daripada itu, daripada kecil saya telah pun terlibat di dalam UMNO, dalam program-program yang telah pun diadakan oleh UMNO cawangan ketika itu, cawangan Jalan Petani. Karena bapa saudara saya membela saya adalah seorang yang pejuang yang menentang Malayan Union, dan saya juga seorang setiausaha cawangan pada ketika itu. Dan penglibatan saya adalah daripada peringkat cawangan lagi. Saya telah menjadi ketua pemuda cawangan. Saya climb up the ladder. Ketua pemuda cawangan, ketua cawangan, bendahari pemuda bahagian, dan juga saya menjadi naib ketua pemuda bahagian Jelutong, Pulau Pinang. Dan selepas itu saya menjadi juga sebagai ketua pemuda bahagian, merangkap bendahari pemuda negeri. Kemudian saya naik satu tahap lagi, saya juga telah pun dilantik menjadi ketua pemuda negeri Pulau Pinang. Dan selepas itu saya bertanding Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia dan saya berjaya. Saya bukan dilantik oleh ketua pemuda pada ketika itu, tapi saya salah seorang daripada pulau yang telah pun menempa sejarah di Pulau Pinang, yang mana saya adalah orang yang pertama sekali yang menang di dalam pertandingan Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Dan semasa saya menjadi Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, saya telah pun diamanahkan, diberikan tanggungjawab untuk menjadi pengurusi gerak gempur. Pada ketika itu, pada ketika yang sama itu, semasa saya mempengurusikan atau menjadi ketua gerak gempur, kita telah menjelajah ke seluruh tanah air untuk kita memberikan motivasi, menggerakkan jentera pilihan raya di peringkat cawangan, di peringkat bahagian dan sebagainya. Kita telah menjelajah ke semua peringkat pelosok negara pada ketika itu. Okey, itu pengalaman yang menarik yang kita kongsi bersama dengan Datuk. Tapi lupa saya nak ingatkan kepada anda yang sedang bersama kita secara live dan eksklusif ruang bicara ini. Anda juga kami alu-alukan untuk memberi pandangan dan juga pendapat.
Jadi apa yang perlu anda lakukan, 2 talian sebenarnya kami sediakan kepada anda di ruang bicara ini, itu 03 2059 4625 dan juga di 03 2059 4624. Jadi panggillah kami di ruang bicara ini. Barangkali anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan pemilihan UMNO 2013. Kita akan tumpukan tentunya kepada pemilihan Majlis Tertinggi dan juga pemilihan untuk naib presiden. Kerana itulah merupakan sesuatu yang cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang di ruang bicara ini. Baik Tok, kalau lihat daripada pengalaman yang telah pun Datuk kutip sebagai seorang ahli UMNO yang cukup aktif sehinggalah berada di kedudukan yang agak menarik sebenarnya dalam pemuda UMNO itu sendiri. Jadi kenapa? Apakah Datuk merasakan bahawa Datuk sudah bersedia sekarang ini untuk menawarkan diri untuk berkhidmat di Majlis Tertinggi itu? Saya merasakan dengan pengalaman yang ada pada saya dan juga dengan penglibatan rakan-rakan saya di semua peringkat. Kita mempunyai jaringan sahabat di semua bahagian-bahagian. Memandangkan saya telah pun berkecimpung selama lebih daripada 20-30 tahun di dalam UMNO. Betul. Saya merasakan diri saya ini sudah pun layak untuk memegang jawatan Majlis Tertinggi UMNO. Kerana saya telah pun melalui proses rank and file. Bermaksud saya daripada cawangan ke bahagian ke negeri, negeri ke UMNO Malaysia. Jadi dengan pengalaman yang saya ada di dalam saya melaksanakan tugas tanggungjawab saya sebagai ahli dan kepimpinan di peringkat pemuda, kepimpinan tertinggi di peringkat pemuda, saya merasakan terpanggil untuk memberikan khidmat saya kepada UMNO. Dan kita nak memartabatkan maruah dan martabat orang Melayu. Betul. Jadi apa yang perlu kita lakukan ialah saya merasakan perlu saya ada di dalam Majlis Tertinggi UMNO ini untuk membantu Presiden. Sebab kita tidak mahu semua yang dilantik di dalam Majlis Tertinggi kerana kita menjalani transformasi. Transformasi di peringkat tertinggi UMNO sekarang ni. Kan? Jadi saya merasakan saya boleh mengabdikan diri saya, menghambakan diri saya dengan pengalaman yang luas yang saya ada untuk membantu Presiden, timbalan Presiden, naib Presiden dan membantu keseluruhan jentera UMNO menjurus memfokus ke arah pilihan raya yang akan datang. Saya tertarik hati itu bila kita sebut tentang UMNO di Pulau Pinang sendiri. Ada nama-nama besar yang sebelum ini mungkin pernah menduduki kerusi Majlis Tertinggi. Tetapi dalam pemilihan kali ini ramai yang menarik diri, terutamanya yang kita anggap sebagai ahli senior dalam UMNO Pulau Pinang itu sendiri. Dan ini dengan harapan untuk memberi peluang kepada bakat-bakat baru, kepada tokoh-tokoh muda untuk menampilkan diri. Dan apakah ini juga merupakan satu proses transformasi yang cukup penting dalam UMNO Pulau Pinang sendiri dalam menghadapi tekanan dan dugaan sekarang ini, terutamanya di Pulau Pinang, Tok? Ya, saya setuju. Dan juga saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada veteran-veteran UMNO, kepada mereka-mereka yang telah pun memegang jawatan di dalam Majlis Tertinggi UMNO. Ada juga yang penyandang. Ya, betul. Penyandang di dalam Majlis Tertinggi UMNO tetapi tidak menawarkan diri untuk bertanding semula. Dan saya rasa ini telah pun memberikan ruang dan peluang kepada kita dengan dasar dan konsep transformasi yang ingin diketengahkan oleh Presiden Parti. Mereka-mereka kepimpinan di peringkat UMNO negeri telah pun memberi peluang kepada kita. Kalau adanya mereka ketua-ketua perhubungan sekarang ini, Datuk Zainal umpamanya yang jadi penyandang. Dia pun begitu muda juga, tapi telah pun disebabkan oleh dia juga adalah ketua perhubungan UMNO negeri ketika ini, di mana dia akan juga turut hadir di dalam mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO. Jadi tidak ada perlu berlakunya duplication di dalam proses untuk memegang jawatan dan untuk berbincang di dalam Majlis Kerja Tertinggi. Dan disebabkan oleh peluang dan ruang yang diberikan ini, maka timbullah kepimpinan muda. Nak kata muda pun tak muda sangatlah. Jadi kepimpinan yang muda seperti kita ini telah pun dan muda saja tak cukup. Kita harus mempunyai ilmu dan mustahak sekali adalah pengalaman di dalam UMNO. Bagaimana untuk menggerakkan UMNO? Bagaimana untuk kita menggerakkan UMNO untuk dimartabatkan, untuk supaya masyarakat keseluruhannya dapat melihat UMNO itu dengan bangga. Sebab UMNO kita memartabatkan agama, bangsa dan tanah air. Kan? Jadi kita harus meletakkan sekarang ini, kalau kita katakan dalam konsep orang-orang yang lebih senior daripada saya ini, peluang yang diberikan ini dan diketengahkan orang-orang muda yang seperti saya ini untuk memegang UMNO, dan kita akan dapat memperhalusi lagi, dapat memperbaharui dan meremaja
meremajakan UMNO itu sendiri. Itu menarik tentang meremajakan UMNO. Tapi sebelum kita pergi tentang persoalan itu, Datuk, satu lagi persoalan yang menarik yang saya nak kongsi bersama Datuk ialah tentang senario dan juga lanskap politik terutamanya di Pulau Pinang sendiri. Kita percaya bahawa UMNO akan terus menjadi parti yang relevan dalam perjuangan terutamanya untuk orang-orang Melayu di Pulau Pinang sendiri. Dan kita tahu bahawa orang Melayu di Pulau Pinang sekarang ini terus menerima tekanan daripada parti yang memerintah Pulau Pinang sekarang ini, dan itu satu hakikat yang tak boleh dinafikan, Datuk, ya. Mungkin juga kepada ahli-ahli UMNO sendiri lebih kurang 146,000 yang akan membuat pemilihan nanti. Mereka harus melihat bahawa UMNO itu harus ditegakkan terutamanya di Pulau Pinang, dan harus ada wakil-wakil daripada Pulau Pinang yang harus menduduki kerusi majlis tertinggi dengan berkesan, kerana mereka perlu memberi sumbangan untuk mempertahankan kedudukan orang Melayu di Pulau Pinang. Pandangan Datuk? Ya, betul. Kita sekarang ni kita harus ingat bahawasanya saya ingin memperbetulkan sedikit apa yang dikatakan tentang UMNO. Ya. UMNO ini bukan wakil kepada orang Melayu sahaja. Betul. Perlembagaan UMNO semenjak ditubuhkan pada tahun 1946 lagi, kita mempertabatkan dalam perlembagaan kita agama alif bata. Ya. Agama diletakkan nombor wahid. Ya. Kita bukan berjuang kepada bangsa Melayu sahaja. Kita berjuang kepada orang yang beragama Islam. Kita berjuang UMNO, parti Melayu yang berasaskan kepada agama. Agama diletakkan nombor wahid. Jadi agama ditetapkan nombor wahid, bangsa dan tanah air. Jadi dengan itu, kalau kita katakan dari persepsi Pulau Pinang, Pulau Pinang kita sememangnya sekarang kita mempunyai masalah yang besar. Betul. Masalah yang besar dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Tetapi apa yang saya lihat daripada luar, sekarang kita tidak berkecimpung di dalam kepimpinan negeri, kan saya disebabkan oleh beberapa faktor yang tertentu, kan. Tetapi saya melihat bahawa secara selepas daripada ini, dengan adanya kepimpinan muda di dalam parti UMNO negeri Pulau Pinang sendiri, kita harus bertindak cara bil hikmah, cara bijaksana, bukan cara mengadakan protes jalanan seperti yang dilakukan oleh rakan-rakan kita yang lain. Kan? Cara hikmah bermakna kata dengan ilmu. Bagaimana untuk kita bertindak sekiranya sesuatu berlaku, bagaimana cara kita berbicara, kita berbincang, kita bermuhasabah diri kita, bermuzakarah, bagaimana cara untuk kita berbincang dan menentukan bahawa sesuatu isu itu dapat kita atasi. Atau masalah-masalah yang melibatkan orang Melayu umpamanya, bagaimana cara untuk kita atasi. Bukan cara kita dengan perasaan kita, dengan demonstrasi kita, itu tidak boleh dilakukan. Kerana kita tahu kita tidak boleh mengikut jejak langkah yang lain. UMNO ditubuhkan bukan kerana kita disebabkan reformasi jalanan, demonstrasi jalanan. Kita menubuhkan UMNO sendiri tanpa tumpah darah. Menubuhkan UMNO sendiri melalui mesyuarah 41 pertubuhan Melayu pada tahun 1946 pada bulan April lagi. Telah pun berbincang mengeluarkan tiga resolusi. Resolusi pertama menubuhkan UMNO. Resolusi kedua adalah menentang Malayan Union, dan ketiga adalah mengutip dana untuk pelajaran Melayu. Betul. Untuk orang-orang Melayu. Jadi cara yang apa yang kita perlu buat adalah kita jangan mengikut perasaan dan hati. Kita tahu bahawa kita ditindas. Melayu ditindas, dan juga kita tahu tanah-tanah Melayu telah pun diambil alih, kan. Ini berlaku bukan sekarang, ada berlaku seketika sudah berlaku. Tapi bagaimana caranya untuk kita menghadapi masalah ini? Ini cara bil hikmah, cara bil sabar. Okey, semakin menarik sebenarnya sembang-sembang di ruang bicara ini bersama dengan berbahagia Datuk Haji Azman Shah yang ada di studio ruang bicara bersama dengan saya ini. Dan saya ingatkan sekali lagi, talian kami buka kepada anda di 03-2059-4625 dan juga 03-2059-4624. Anda boleh memanggil kami, memberi apa saja pandangan dan juga pendapat yang mungkin boleh kita kongsi bersama dengan tetamu saya yang berada di studio sekarang ini. Kita berehat seketika, tetapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula bersama kami di Ruang Bicara Bernama TV.